apa tu psychometric chart? Okay, psychometric chart macam saya kata dia ada satu kata ataupun macam satu tool lah yang very good untuk perform psychometric analysis. Psychometric awak dah faham. Last time saya tak nak ulang dah, kita dah mention apa tu psychometric. Okay. So tujuan kita nak pakai chart ni, kita nak dapatkan ada psychometric property. Ya, ada 7 property yang penting. So kita nak dapatkan psychometric property of air lah. Ambient property of air dekat dalam bilik. Okay. Ini boleh baca. Okay, saya tak nak tekankan yang ni. So, saya nak tekankan adalah psychometric chart ni. Kalau kita tengok, ini rupa dia. Okay. Ini rupa basic psychometric chart. Okay. Sebenarnya ni rupa dia lah. Ya, ni rupa dia. Cuba kita nak tengok apa yang penting dalam dia. Yang ni. Okay. Kalau kita tengok psychometric chart ni, apa parameter yang penting kena ada? Okay, dry bulb temperature. Okay, dry bulb temperature. So, nanti kita tengok kat mana nak tengok dry bulb temperature. Lepas tu adalah wet bulb temperature. Okay, nampak. Okay. Dan kena ada kita tengok relative humidity. Okay, dew point. Okay, specific volume. Okay, moisture content. Okay, enthalpy. Okay, enthalpy ni dia kita tengok daripada ni lah nanti. Sini lah. Okay, so ni CO2 bulb. Tetapi ni adalah grain of moisture. Ini gram per kilogram of dry air, water in the dry air lah. Ini lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dalam chart tu, kita akan boleh tengok sebagai contoh dry bulb temperature. Okay. Dry bulb temperature dia start daripada sini 30 hingga ke 120. So dia panggil dia orang kata dia negak lah. Negak lah. Dia sebenarnya horizontal. Sorry, dia melintang. Tapi bacaan dia negak lah kan. Okay. So ini semua adalah yang penting dry bulb, wet bulb, dew point, specific volume, enthalpy, relative humidity, specific humidity. Okay. Yang ini semua penting. Kalau boleh ingat sebab nanti dalam exam kita akan tanya yang ni lah. Okay. Dia punya penerangan awak dah tahu. Awak dah dengar kelas last week. Okay. So ni nak tunjuk cara mana nak baca dia Ustaz. Okay. Penerangan saya dah tak ulang lah sebab dah ada dalam last week ni kelas. Hari ni saya tengok macam nak baca. Okay, kita tengok satu-satu lah. Kita tengok kalau dry bulb temperature, kita tengok gambar ni. Macam mana nak tengok? Okay, kita tengok ni. Betul macam saya kata ni. Scale dia daripada 0 sampai 50. Dia terpulang kepada berbagai jenis psychometric chart. Kalau psychometric chart ni, yang basically 0 sampai 50. Okay. So dia punya baca dia horizontal. Pada kiri ke kanan ni. Kiri kanan lah. Okay. Sebab saya tulis kat sini kiri sini kanan Okay. So kiri ke kanan. Okay. Kiri ke kanan dia punya temperature akan meningkat. Kalau ke kiri temperature akan menurun. Okey, pandai. Okay. So dia punya line dia tu saya kata line dia kat sini kalau sini 25 sampai atas 25 Celsius sampai ini yang orang panggil it's a dew point lah. Dew point punya line lah. Which is RH 100% kan. Okay. Apa? So, kalau 25 sampai 50 sini 50 sampai atas. Okay. Dia punya line dia, scale dia sampai atas. Okay. So, tengok pula wet bulb temperature. Okay, wet bulb pula, dia punya line dia sengit. Ingat Dan scale dia 0 sampai 30 lah. Wet bulb. Dia panggil, nanti kita tengok tulis macam mana Dia adalah macam kalau ni kan 30 Celsius saya tulis wet bulb Tak boleh tak tulis wet bulb. Kalau awak tak tulis wet bulb salah. Sebab saya tak tahu mana satu wet bulb satu dry bulb. Okay. Tapi kalau dry bulb tak payah tulis. Kalau dry bulb tak payah tulis. Contoh 50 Celsius tak payah tulis dry bulb pun tak apa. Sebab kita faham 50 ni adalah dry bulb. Okay, faham kan? Dry bulb. Okay.
Tapi nanti dalam exam kalau tak tulis, saya anggap dia sebagai dry bulb. Kalau awak kata tu wet bulb salah. Alah. Ada student ada yang kalau tak nak cakap kita silent lah. Takut mute lah, takut kacau. Okay? Okay dah. Okay, ada apa-apa soalan nanti stop saya. Okay, so kalau tengok relative humidity pula. Relative humidity macam saya kata tadi. Ini 100% kat ujung ni. Kat ujung ni 100% Maknanya saya dah cerita kat awak kalau 100% air siapa? Maksud dia udara tu dah penuh dengan air dah boleh hujan dah. Udara penuh dengan air. So kat sini semakin ke kanan dia punya orang kata apa? Curve ni dia akan berkurang arah itu. 80, 45, 20 dan seterusnya. Okay. So nanti kita tengok dekat graf. Okay. Maknanya apa? Maknanya kandungan air dalam udara semakin kurang. Awak kena ingat macam tu. Okay. So humidity ratio. Humidity ratio dia melintang ke atas. Dia melawan daripada dry bulb tadi. Okay. So, maknanya dia melintang ni dan dia ke atas. Maknanya humidity ratio. Maksud humidity ratio ni lagi naik ke atas lagi humid lah. Lagi banyak air dalam udara lah. Lagi turun ke bawah ni lagi kering lah. So maksudnya gram of moisture per kilogram of dry air. Okay. Graf naik ke atas lagi tinggi gram of moisture per kilogram of dry air. Turun ke bawah lagi rendah gram of moisture. Ini lagi kering lah. Okay. Dew point temperature. Dew point temperature dew point lain lah. Okay. Which is nanti kalau sampai kat sini kita tengok dew point temperature. Okay. So enthalpy dia line dia jangan confuse. Enthalpy dengan wet bulb dia lebih kurang. Dia punya scale ni. Nanti kita tengok apa beza dia. Okay, enthalpy. Okay, enthalpy saya dah beritahu awak yang bahawa enthalpy ni unit pengukuran dari segi tenaga. Ini setiap point tu dia ada tenaga dia. Okay, untuk pergi ke satu point lain dia akan ada tenaga dia. So, tolak-tolak dia akan jadi perbezaan tenaga. Kat situ lah aircon akan take place. Macam mana nak sejukkan dan berapa tenaga yang akan ambil alih lah. Okay. So specific volume. Specific volume ni dia melintang juga tapi dia macam dia tak berapa nak cerun. Kan? Dia tak berapa nak cerun. Okay. Dia macam landai sikit. Okay. So yang ni specific volume. Specific volume ni lagi tinggi, lagi besar space untuk tampung udara. Faham tak? Maksudnya 0.78, 0.94. So awak kena orang kena interpolate lah. Maknanya berapa? Ni 0.86 kan? Okay. So 0.86. Let's say lah tolak 0.78. Berapa? Bagi saya satu figure. Berapa tolak dia? Tolak kan dua ni? Ya, Encik. 0.08 je. Okay, 0.08. Nampak tak ada berapa ni? Antara ni ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Betul. Okay. Okay. Cuba bahagi 7. Bagi 7. 0.01. 0.011. Okay. So maknanya 0.08 tambah 0.01 ni dapat yang ikut ni lah. Okay. Lepas tu terusnya tambah-tambah. Faham tak? Oh, maksudnya setiap satu line ni tambah dengan yang dia macam scale ni. Dia macam scale. Nanti kita tengok real Ini contoh. Okay. So, ni habis untuk slide ni. Kita sekarang buka slide untuk hari ni lah. Okay, so kalau tengok balik slide untuk hari ni. Saya ni. Okay, ni kita sambung. Okay. Kita terus pergi dulu. Nanti last kali kita buat exercise. Okay. Kalau kita tengok ini sebagai contoh, tadi kita dah faham konsep psychometric process. Psychometric chart. Apa tu psychometric chart? Kan kita dah tengok psychometric chart. So awak dah faham psychometric chart. Kalau saya tengok contoh sini, ini adalah psychometric chart yang kita akan pakai. Okay, ini adalah satu psychometric chart yang kita akan pakai. Okay, so kita tahu daripada last week kita belajar psychometric, apa maksud psychometric dan apa nilai-nilai parameter yang kita kena cari untuk dapatkan
moisture content dalam udara ni punya nilai. Lepas tu kita tengok psychometric chart. Then kita akan pergi ke psychometric process. Okay. Maksud psychometric process adalah proses yang boleh terlibat di dalam air conditioning system. Okay. Dalam air conditioning system. Okay. Sebagai contoh, dalam air conditioning system, udara, the air, must undergo one or several of the three process. Okay. Dia mesti, kalau perasan dalam aircon ni, dia akan menyebabkan cooling. Betul? Betul tak? Kita pakai aircon nak sejukkan bilik. Betul? Okay. Betul. Tapi dekat luar negara dia ada Heating. heating. Sebab dia nak panaskan, sebab dia sejuk. Okey. Di Malaysia juga kita ada dehumidification. Betul? So udara kita lembab, kita nak keringkan. Okay. So kalau kat Malaysia kita ada cooling dengan dehumidification. Betul? Okey. Kalau dekat luar negara dia ada heating dengan humidification. Okey. So dua-dua ni kita panggil, satu ni temperature control, satu ni humidity control. Okey. Okay, so kat sini kita kena tengok Okay. So that's why kita panggil nama dia psychometric processes. Okay. Psychometric processes ni di mana kita boleh predict changes in the environment when the amount of heat or moisture in the air changes. Okay, sebagai contoh, sebelum kita buka aircon, awak ambil psychometric chart. So awak plotkan apa keadaan udara pada masa tu. Aku tak buka aircon lagi lah. Okay. So awak dapat dah 7 parameter ni. 7 parameter ni awak dah dapat. Okay. Itu sebelum buka aircon. Lepas tu bila buka aircon, kena ambil sekali lagi. Nak tengok apa perubahan yang berlaku terhadap udara tersebut. Nanti 7 parameter tu akan jadi lain dah. Okay. Itu maksudnya ni, proses berubah daripada keadaan A ke keadaan B. Okay. Psychometric analysis is also important to determine the volume of flow rate of air diffused into the ducting system and the sizing of the magnetic system component. Okay, maksud dia macam ni. Kan saya kata, udara kita carry off water. Betul tak? Betul. Betul saya kata itu udara kita ada bawa air. Betul? Betul. Okay, betul. So berapa banyak air tu kita tak tahu. Biasa kita kena pakai psychometric chart nak tengok air berapa banyak dan berapa banyak kita perlu untuk buang air tu, moisture tu. Betul. Okay. So kita kena guna psychometric chart kita nak tahu keadaan udara kita. Okay. And then apa yang terlibat dalam psychometric process ni? Ada dua benda. Temperature control, kita kena control temperature. Sebab kita pakai aircon, kita kena control temperature. Dan juga humidity, kelembapan. Suhu dan kelembapan kalau lagi begini, kalau kita tengok suhu dan kelembapan. Memang orang industri aircon ni orang tak boleh buat apa-apa, orang kena kontrol suhu dengan kelembapan. Semua ni macam mana awak nak kontrol? That's why awak kena dapat satu value. Awak kena pakai satu metric chart. Okay. Temperature control in the air conditioning system is achieved by passing through the cooling coil and heating coil. It may use any of the following approaches. Okay. Kalau kita tengok sini, apa panggil? Nantilah kita akan tengok konsep aircon tu sendiri. Konsep aircon tu sendiri dia ada cooling coil lah. Okay. Nanti cooling coil tu angin akan blow kat situ. So kat situ akan jadi sejuk. Okay. Angin yang keluar daripada sejuk tu, so dia akan jadi udara dalam bilik kita. That's why kalau temperature ni kita boleh control 1, 2, 3 benda kita boleh control untuk temperature. Kita boleh kontrolkan temperature of the air supply. Okay. Sebenarnya kita pakai remote control lah. Kita control temperature 24 ke, 23 ke, 19 ke dan sebagainya. While the airflow constant. Airflow ni maknanya apa? Angin yang datang kat kita. Angin daripada kipas tu, dia constant, tak berubah-ubah. Tapi temperature kita berubah. Dia berubah, okay? So, satu lagi, airflow ni berubah. Maksudnya kipas kita punya speed berubah. Okay? Tapi constant temperature. Temperature tak berubah. Dia still 24 Celsius. Okay. Lagi satu, dua-dua boleh berubah. Okay? Ini konsep je lah. Awak tahu macam tu pun dah okay lah. Kalau humidity control,
kita macam mana nak control apa? Kita tak control temperature tau. Kita control water vapor. Air dalam udara. Kita control. Okay. When relative humidity and desired temperature. Okay. Bila kita control humidity, kan? Pada masa yang sama, temperature juga akan berubah. Ini special dia. Special dia memang dalam ciptaan Tuhan lah. Dia kata, dalam udara ni kita ingat kita control temperature dia, boleh? Tak. Jadi kita boleh control kandungan air dalam udara. Dan pada masa yang sama, udara tu akan sejuk dan sebagainya. Okay. So ini adalah ini dari sudut sains lah. Okay. So kalau kita boleh tengok lagi. Okay. Proses apa yang akan berlaku? Okay, tengok sini. Proses yang boleh berlaku digambarkan seperti inilah. Kalau awak tengok psychometric chart, okay. Contoh kalau awak ada satu point kat sini. Okay. Ini point ni apa maksud dia? Point ni yang saya katakan adalah apa? Kalau point ni, kalau awak tengok dalam gambar ni, point ni adalah berada di 90 Celsius. Fahrenheit. Sebab dia Fahrenheit. 90 Fahrenheit. Okay, 90 Fahrenheit. Dry bulb. Patutnya saya tak boleh tulis lah. Sebab, tapi tak pun untuk apa saya tulis. 90 dry bulb. Dan satu lagi saya boleh katakan, dia punya RH adalah, kalau sini RH 30, sini RH 40. So dia punya RH dalam, kita tahu. 30 apa? 34 lah. 4 lah. Saya boleh kata 34 lah. Sebab kat sini dah separuh betul. Okay, mungkin dalam, mungkin awak boleh kata lah saya boleh terima dalam 32 ataupun 33 RH. Okay? Okay. So, keadaan state A, condition bulat ni, state A, dia macam ni. 90 Fahrenheit, 32 RH, 33 RH. Okay, tetapi, apa berlaku kalau dia turun ke bawah? Nombor 4 ni, apa berlaku? So, kita tahu. Apa berlaku? Dehumidification. Yes. Maksud dia, bila bulat ni, state A, pergi ke bawah, state B jadi kat bawah ni, apa akan berlaku? Let's say saya letak satu kat sini. Okay, kat dia punya bulat ni. Okay, saya letak warna lain lah. Pakai state B. Okay, letak warna biru. Okay, kat sini, apa pula? Berapa dia punya bacaan? Cuba beritahu saya. Still 90 betul? 90. Okay, 90. Fahrenheit. Lagi, RH berapa RH? RH dia 33. Ni, dari sini. Oh, yang tu? Yang tu lebih kurang 5. Yes, betul. Faham. Lebih kurang 5 RH. Apa berlaku dekat RH dia? Berkurang. Kurang. So, bila berkurang, ni proses dia. Apa nama dia? Dehumidification. Okay, so faham tak? Faham tak maksud dia apa? Faham. So, maksudnya, dalam udara, air. So maksud dia, awak kena guna chart ni, awak nak tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam udara dalam bilik. Betul? Betul? Okay. Itu yang nombor 4. Itu nombor 4. Okay. Mungkin yang A ni pukul 10.30 lah. Let's say. Okay. A ni pukul 10.30 AM. Okay. So, selepas dehumidification ni berlaku dalam masa setengah jam, so dia akan berada point ni. Mungkin point ni dalam 11 AM. So kita nak tahu antara 10.30 dan 11 AM tu apa yang berlaku. Ya, so akan pakai psychometric chart. Logik tak? Betul tak? Okay. Awak masuk pukul 10.30. Okay. Ambil bacaan. Ambil ni semua bacaan. So dah dapat ni. Okay, lepas tu pukul 10.30 pula di tempat yang sama, ambil pula bacaan. So dapat banyak ni bacaan ni. So awak tahu dalam bilik ni apa berlaku. Berlakunya dehumidification. Okay. Itu kalau dia turun straight ke bawah lah. Betul. Tapi kalau dia naik atas pula, dia jadi humidification. Yes, humidification. Lepas tu kalau dia pergi kat sini pula, dia jadi 7. Heating and humidification. Betul. Kalau dia pergi ke ikut 6 ni pula, Cooling and dehumidification. Okay, kalau dia pergi kat sini pula, nombor 2 ni apa? Dia pergi sensible cooling. Pandai sensible cooling. Kalau dia pergi ke nombor 1 ni pula, Sensible heating. eh yeah. Heating. Masuk
So faham lah Ni maksud dia psychometric process. Faham? Okay. Contoh. Bilik awak mula-mula kosong tak ada apa-apa. Ambil bacaan. Lepas tu ada orang pula supplier jual. Cik, kami ada alat ni nama dia air condition. Alat ni dia boleh buat proses ni. Cooling and dehumidification. Bila dia on aircon tu, lagi setengah jam kalau awak meja, anak panas kau akan ke mana? Cuba teka. Ke bawah. Ke bawah. Ke 5. Cooling. Cooling and dehumidification. Ke bawah kiri. 6 lah. 6. Okay? Faham tak? So maksud dia itulah guna psychometric kan. Maksud dia orang tu pasang sistem tu kat rumah awak, dia tak beritahu pun apa proses boleh buat dekat dia punya sistem tu. So dengan cara awak ambil psychometric chart ni, awak tahu apa yang berlaku sebenarnya kat udara. Okay? Itu dah clear. Okay. Cik, cooling and dehumidification tu nombor 6 tu. Okay. Itu airflow dia constant ke? Cooling and dehumidification. Okay. Sekarang ni macam ni. Sekarang ni kita tak nak cakap pasal airflow. Sebabnya airflow tu nanti. Saya kata nanti sebab dia main dengan fan dan sebagainya. Yang ni kita just tahu apa yang sepatut kita tahu. Contoh temperature, water condition dalam udara. Faham? Mana kita tahu airflow. Betul? Kan? Kita tak tahu pasal airflow. Sebab dia bukan ada pun airflow kat sini. So tak apa. Kita tahu dulu macam mana. Itu nantilah lepas ni saya cerita pasal airflow constant tak constant. Okay? Cumanya saya cerita yang ni is a type of control yang available. Tak mesti pakai psychometric chart. Okay? So maksud dia yang ni bila kita boleh control kandungan air. Okay, saya tunjukkan awak satu contoh. Kita kurangkan air, dia boleh kurangkan temperature. Proses apa tu? Kalau seorang boleh tunjuk kat saya. Kurangkan air? Kurangkan air dalam udara, tapi dia boleh, at the same time, dia kurangkan temperature. Drive up temperature. Kurangkan drive up temperature. Cooling. Nombor 6. Betul? Nombor 6 boleh? Cooling and dehumidification. Nombor 2 boleh? Nombor 2 pun boleh cik. Sensible cooling. Nombor 2 tak boleh. Tapi dia tak kurangkan air. Okay, faham. Okay. Oh. Faham? Itu maksud dia. Okay. Maksud dia, pernah tak awak dengar orang cakap, okay, aircon ni apa beza running dry mode, running cool mode? Faham tak? Maksud running dry mode, kita tak control temperature, kita control humidity. Tapi at the same time, temperature dia turun secara automatik. Faham tak? That's why aircon orang kata kenapa jimat running dry mode daripada running cool mode. Kan? Bila awak dah belajar ni, awak dah boleh explain kat orang dah. Apa maksud dry mode, apa maksud cool mode. Tapi nantilah jangan cerita sekarang. Nanti ujung-ujung dia awak nampak lah. Nanti kita akan belajar physical aircon apa semua. Ni baru dia punya mukadimah ni. Okay. So nak tahu supaya awak tahu konsep dia. Maknanya aircon ni saja bukan setakat temperature. Aircon ni melibatkan yang paling penting adalah air dalam udara tu. Faham So bila aircon ni dia nak sejuk, dia terpaksa melibatkan dua jenis energi. Satu energi temperature, nanti kita tengok. Satu energi temperature, satu energi water vapor. Water vapor, yes. Water vapor tu yang jahat. Kita tak nampak dia. Mana kita nampak air dalam udara kan? Suhu tu dia rasa makin sejuk. Temperature, water vapor kita akan rasa berlengah rasa macam apa perlu lah kan. Okay, saya tanya awak ini logik teori. Kenapa kita rasa macam badan kita berlengah? Kenapa? Apa boleh jawab? Apa cik? Badan kita apa cik? Kita rasa badan kita macam nak peluh tak peluh. Rasa tak? Pernah cik? Pernah. Melekit. Biasanya time demam cik. Berlemui. Apa maksud tu? Sebab panas. Sebab kita keluar. Panas. Wak. Sebab saya kata tadi. badan. Okay. Sebab kita rasa melekit-melekit. Sebenarnya kita rasa macam tak selesa duduk ni sebenarnya. Kalau check balik, humidity dia tinggi. RH dia boleh sampai 90%. Faham tak? Okay. Bila masa saya kata RH 90%, berapa lagi space dalam udara tu ada untuk tampung air?
Apa? 10%. 10%. Maksud dia, kalau lah dalam bilik tu, awak ada 2, 3, 4, 5 orang. Masa-masa nak berpeluh ni, awak rasa semua boleh berpeluh tak? Boleh. Boleh Cik. Boleh. Tak boleh berpeluh. Sebab Sebab dia ada ni 10% je. Oh. 10% je. Apa beza kalau 50 Haris? Apa beza 50 Haris? 50 ni? Semua orang akan berpeluh. Boleh lah. Sebab Semua orang semua orang akan berpeluh. Kita bila berpeluh ni, baru kita rasa selesa. Sebab peluh kita nak keluar tak boleh. So kita rasa berat. Oh, kira kita rasa belengas tu bukan sebab kita berpeluh cik Oh, itu relative Bukan. humidity tu. Kalau kita berpeluh, kita selesa. Ni peluh kita nak keluar tak boleh. Udara tu dia tak membenarkan peluh kita keluar. Faham tak? Yang kita keluar peluh ni, sebenarnya bukan air dalam badan. Sebenarnya isa udara kita kat luar ni sama macam konsep kita keluarkan air tin daripada peti ais, betul? Kita keluarkan air tin daripada peti ais, kita boleh tengok dekat air tin tu ada condensation, betul? Betul? Betul tak? Itu adalah peluh kalau badan kita. Faham? Badan kita tak ada air. Badan kita ada air sebenarnya. Tapi bukan air daripada kita keluar. Skin kita ni ada udara, dan udara tu dia akan membenarkan air keluar kat sini apabila dia boleh tampung air. Faham tak? Kalau dia terlampau kawasan, that's why kita tak nak terlampau tinggi air. Nanti kita susah nak berpeluh, kita rasa tak selesa. That's why kita masuk tempat aircon, kan? Bila masuk tempat aircon kita dah tak berpeluh, betul tak? Betul. Kan? Sebab tempat aircon dia kering. Bila dia kering, dia macam dia selesa lah. Kalau kita nak berpeluh pun dia boleh keluar. Dia macam dia tak sangkut. Itu yang sebabkan kita rasa. That's why kalau buka dalam weather station ke apa kan, contoh saya tengok Google Google dia akan bagi tahu satu dry bulb temperature. Contoh lah, biasa dia bagi cuaca hari ni adalah 29, 30 Celsius, let's say. Lepas tu dia akan bagi pula feel temperature. Ada tak? Baca, feel temperature. Feel temperature. Contoh lah, saya Google lah. Ni. Tak perasan. Sekejap, saya Google. Okay, weather Weather today. Okay. Mana ni? Ini tak bagi kot. Ada yang jenis yang tu dia bagi. Contoh. Weather. Okay, yang awak tengok semua ni temperature adalah dry bulb tau. Ni 34 Celsius ni adalah dry bulb. Ada jenis tu dia akan bagi feel temperature. Feel. Feel. F-E-E-L. Yang dia tulis real feel tu kan cik? Real feel. Nampak? Real feel kan? Kenapa dry bulb 34 tapi real feel 38? Kenapa? Sebab dia moisture lah. Dia ada berkaitan dengan moisture. Ni extremely humid indoor. Faham tak? So kita memang untuk 34 ni kita punya tak selesa tu boleh sampai 38. Faham? Okay. Ni adalah programmer buat untuk dapatkan real feel ni kan. Ni kita tak cerita lah dalam ni. Okay, tapi tu nak ceritakan lah. Okay, so kita tengok terus. Okay, kita tengok satu-satu lah. Kita ada sensible cooling. Ini nombor 1 ni. Kita tengok dapat sensible cooling nombor 1, apa yang berlaku. Maknanya dia akan bergerak ke mana? Ke kanan kanan. Okay, daripada sini akan bergerak ke kanan. Okay, so maksud dia kat sini, apa yang berlaku? Ini cakap kat saya, awak pernah pandai lah. Apa yang berlaku? Dia makin Okay, panas. temperature akan makin temperature makin Panas. sorry Makin tinggi. kanan pula. Silap. Sensible cooling nombor 2 ni, sorry. Oh, peding. Dan makin sejuk. Okay, temperature makin sejuk, tapi how about condition of water, udara? Dia makin Tak ada perubahan. tenang. Tak ada makin-makinnya, tak ada perubahan. No changes in moisture content.
Faham tak? Tak ada perubahan. Tak ada perubahan apa. Okey, tak ada perubahan So sorry, nombor satu ni bukan nombor satu ni. Okay, nombor satu ni saya nak tahu proses dia nombor satu. Okey, nombor satu. Okey. Proses yang ni awak kena pandai tengoklah. Nombor dua ni baru sensible cooling. Okey? Okay. Saya padam dulu lah ni. Tengok, boleh tengok video saya balik kan? Okey. Okey, boleh. Saya padam. Okey. Senang nak cerita. Okey. Saya tengok ni. Okey kita dah nampak itu. Semua dah nampak. Okey, so kalau kita tengok ni, apa proses dia sensible cooling? Sensible cooling berlaku kat mana? Sini. Okey. So sini maksudnya tiada perubahan in the water, in moisture content, in the air. Yang ada perubahan adalah temperature saja. Temperature makin berkurang. Temperature. Okay. Yes, kita boleh baca lagi yang ni. So apa yang berlaku adalah contoh. Kat sini tadi point A kan. Dia akan pergi ke point B. Which is point A dia punya temperature tinggi. Pergi ke point B temperature rendah. Tetapi moisture content sama, betul? Betul? Tak, moisture content sama, betul? Betul? Betul. Tapi awak akan nampak apa yang berubah sini? Dia punya Suhu. relative Bukan? humidity. Yes, relative humidity Dia punya berubah. relative. Okey. Kenapa relative humidity boleh berubah? So maknanya lah contoh kat sini berapa RH? Kat sini berapa? Let's say saya kata kat sini RH 90. Boleh jadi tak? Sebab kat sini 100 betul? Betul. Okey, kat sini mungkin RH 30. Betul? Okey. Kenapa? Air sama ni dalam udara. Kenapa sini RH 30, sini 90? Kenapa? Sebab dia penuh. Tak. Betul. Sebab saya kata kat sini tadi, air dalam udara tu tak berubah. Kalau kata A bawa 10 kilogram, B pun bawa 10 kilogram. Tapi kenapa percentage dia berubah? Siapa berjawab lepas dua? Faham tak? Okey, nak tahu air banyak mana? Air kita tengok ni, water vapor. Water vapor tak berubah sebab dia tak display naik sini. Yang berubah adalah RH dengan temperature. Kenapa RH berubah? Walaupun dalam tu ada air sama banyak. Kenapa RH berubah? Siapa boleh cerita kat saya? Sebab Dia So, punya bila cooling Tak. ada tadi kita dah pernah tengok tadi, kita cakap pasal space. Faham tak maksud space? Space dalam udara. Space dalam bulat tu dia ada space. Volume space. Apa maksud tu? Apa maksud tu? Apa maksud tu? Sekali lagi cik. Lagi. Tadi saya dah pernah cakap pasal space kan? Space. Dalam udara tu dia ada space yang berbeza. Ruang dalam, contoh saya bulat. Bulat ni udara A, bulat ni udara B. Dia tak sama besar. Dia ada space berlainan. So kalau space Ada air berlainan, dalam dia dalam dia ada water sama, so dia punya percentage sama tak? Fikir. Kita ada dua botol air berbeza. Satu botol air 1 liter, botol air kosong Satu botol air 1 liter, satu botol air 1 botol air 5 liter, satu botol air 10 liter. Okay, tapi dua-dua ada air 1 liter dalam. So percentage air dengan space tu berbeza tak? berbeza. Beza sebab ruang. Okay, contoh saya lukis lah. Okay, ni awak ada, ni condensation A, ni condensation B. So condensation A ada satu botol air. Botol air ni 5 liter. Condensation B, dia ada botol air 10 liter. Tapi air dia, dua-dua botol ni ada air 1 liter je. So kalau awak bahagi ratio air ni dengan kosong ni, lain tak percentage dia? Lain cik. Lain. Percentage Lain. That's what saya kata. Ni kes A, ni kes B. Faham? Oh, Lain dia tak cik. ratio? Faham. Faham? Cik, Space dia jauh beza. Faham? Apa dapat tangkap? Boleh dapat tangkap juga cik. Bila berlakunya sustainable cooling,
Sensible cooling ni maksudnya kita cool pakai temperature saja. Kita rendahkan temperature saja. Kita tak kacau kandungan air dia. Tetapi at the same time, apa jadi pada space udara tu? Space udara jadi Makin besar. makin besar. Bila space Makin udara besar. Okey. Lagi banyak tak apa? Ruang. Sekejap. Saya nak kata ini 30 Celsius. A ke B 30 Celsius. Betul. Kalau kita tengok ada something yang saya kena fikir ni. Okey, jumlah air sama, betul. Sekejap, saya silap. Dia terbalik. Yang A ni yang apa kata? Yang terbalik. Dia ini A ni B. Faham tak? Saya silap, saya terbalik. Faham tak? Maknanya dia mengecil, space dia mengecil. Bila space dia mengecil, kalau awak persentasekan air ni, 1 liter air bagi 5 darab 100 dengan 1 liter per 10 darab 100. Mana lagi tinggi? B. Air ke ataupun B. Percentage B Tak lagi. apa. Buat dulu. 1/5 darab 100 dengan 10 darab 100. 1 darab 100 dengan B lagi paling tinggi. B lagi tinggi kan? B berapa dapat? 1/5 lagi tinggi, 20. B dapat 20. A dapat 10. 10. Okey, nampak? A dapat 10%. Kita balik. Space ni sebenarnya makin mengecil sebenarnya. Sorry, space makin mengecil. Faham tak? So that's why bila space kecil, space udara kecil, so dia jadi percentage RH tu tinggi. Faham eh? RH tu maksud dia relative humidity, maksud dia air dalam udara tu, percentage. Air dengan apa? Space udara tu. Okey? Faham eh? So saya dah betulkan A ke B. Okey? Okey, dapat tak? So, Okey. Dapat. maksudnya makin berkurang udara, makin kecil, makin kurang temperature, makin kurang ruang dia lah, Encik. Macam tu. Yes, makin kurang udara dia. Faham tak? Faham? Okey, kalau kita dah faham, tak apa, nanti kita akan pergi seterusnya. Benda ni kena praktis. Okey, kalau sensible heating pula, kita balik pula daripada tadi ni. Sorry, tadi saya buat B sini, A sini kan. So, daripada B ke A pula. Apa jadi? B ke A? Temperature dia makin tinggi, ruang dia makin sikit. Ruang dia makin sikit. Makin besar. Makin besar? So, RH dia rendah kan? RH dia rendah. Betul je. Oh. Tapi kandungan water dia sama tak? Sama. Okey. Itu cerita dia. Okey, tak apa. So, awak dah faham dah kalau apa beza sensible heating dengan sensible cooling. Okey? Faham? Ingat. Okay. Jangan lupa lepas ni lah. Nanti banyak cerita lagi nak tengok ni. Okay. Tadi dah cooling. So sekarang kita pergi ke apa? Humidification lah. Okay. Humidification ni. Okay. Kalau tengok humidification. Okay. Humidification kita akan main dengan water. Apa maksud humidification? Maksudnya kita nak lembapkan. Betul tak? Proses nak lembapkan. Nak tambah air dalam udara. Kita tengok tak yang kat kedai mamak tu? Yang dia spray air tu. Oh. Dekat, masa tu kan lepak-lepak awak duduk lepak-lepak kedai mamak kan kat luar tu. Dia pergi spray pula water tu. Dengan udara tu, dia spray masuk dalam kedai. Macam nak? Dekat ni saya lepak tak pernah pula, Encik. Kena macam tu. Awak ni ketinggalan zaman lah. Ni kena mamak yang power-power ni. Tak ada, Encik. Mamak. Okay, mamak dekat KL, mamak dia ada terlepak dekat luar. Bila kita rasa panas, dia bukakan ni macam ni. Semua tak pernah tengok Semua tak pernah tengok Tak pernah, Encik. Tak pernah. Saya ajar orang Malaysia ke saya ajar orang asli? Aduh. Tak pernah tengok Jarang-jarang berlaku tu, Cik. Ya Allah, di KL Selangor penuh Saya tak lah. ada. Saya dah lepak mamak cik, lama dah lepak mamak. Janganlah kemelayuan sangat. Lepaklah mamak sikit. Okey. Ni. Okay, tengok ni
Orang panggil apa tu? Water spray Ada, Mamak stall ada. Ni. Bukan, dia panggil water spray, dia panggil apa lah? At restaurant. Dia macam Simba kopi. Ni. Ni. Nampak? Dia spray, moist. Dia spray air ni. Oh, yang So, nanti kan orang duduk bawah dia. Oh. Orang duduk bawah dia rasa sejuk, betul tak? Yang sejuk. Itu kalau- yang macam bikin seram punya tu lah. Awak duduk bawah dia nanti rasa sejuk, betul tak? Tapi Ya. dia semua air je kan? Dia macam air halus je. Air halus je. Tetapi adakah macam mana dia boleh jadi sejuk? Ini maksudnya dia tambahkan air dalam udara, at the same time temperature udara akan turun. Nampak? Nampak. Okey, nampak? Nampak je. So, nak tengok macam mana? Nak tengok macam mana jadi dia? Nak tengok sini. Okey. Humidification in cooling. Itu maksud dia. Okey, humidification in cooling maksud dia. Okey, kalau tengok sini. Kalau tengok gambar tadi, apa yang terjadi adalah humidification in cooling is nombor 8 lah, betul tak? Sorry. Dan nombor 5. Nampak nombor 5? Evaporative cooling nama dia. Nampak? Nombor 5, evaporative cooling. Nampak. Nombor 5. Air. So daripada sini dia pergi ke atas. Okey? So apa jadi? Okey, apa jadi? Ini point A tadi, betul? Point A kan? So dia akan pergi ke point B. So apa yang terjadi kat sini? Kandungan air kat sini meningkat tak? Meningkat. Okey, kandungan air meningkat. Suhu turun tak? Suhu turun. Let's say sini lah 30 Celsius. Kat sini mungkin dalam 24 lah let's say. So dia turun tak? Turun kan? Okey. Tetapi macam mana dia turun? Dia pakai aircon tak? Tak pakai aircon kan? Tak pakai. Yes, dia hanya masukkan air sahaja. So kat situ boleh tak awak measure berapa energi yang terlibat? Dengan masukkan air saja, suhu berturun sebanyak tu, awak boleh ukur tak energi yang terlibat? Boleh. Di mana point A ni entalpi dia sini. Point B ni entalpi sini. Entalpi ni tolak entalpi ni, so awak akan dapat satu perbezaan entalpi. Okey, delta H. Delta H ni adalah berapa energi yang terlibat nak cooling temperature tu. Faham? Faham tak? Faham. Okey. H tu heat kan? Macam mana? Heat kan? Dia panggil energi dalam bentuk heat lah. Energi. Okay. So kalau awak tengok sini, apa yang berlaku? Berlaku kat sini adalah kalau tengok RH berubah kan? Berubah tak? RH berubah je. Berubah. Berubah lah, memang berubah. Okay. Okay, so apa yang berlaku lah sebenarnya. Okay. So kat kita tengok kan, so awak dah nampak dah. Sebenarnya itu adalah proses-proses yang berlaku. That's why awak kena faham psychometric chart supaya awak tahu keadaan asal dan keadaan akhir. Apa yang berlaku proses ni. Okay. Di humidification in heating ni lebih kurang lah dia cuma terbalik je. So awak baca. Okay, apa maksud dehumidification? Dehumidification ni penting sebab Malaysia terlampau humid lembab. So kita perlukan kering, nak keringkan udara. So of course kalau kita keringkan udara, apa proses yang terlibat? Ingat, maksud dehumidification and cooling ni, kalau tengok proses yang tadi, dia berada di nombor 6. Boleh? Saya padam balik. Okay.
Okay. Yang ni yang saya ajar awak ni kan. Universiti tak ajar tau. Yang saya ajar awak ni satu special course dekat luar yang orang profesional kena ambil. Sebab dia nak tahu keadaan aircon dia macam mana, nak jimat tenaga dan sebagainya lah. Okay. So ni awak kena tangkap sendiri lah So kat sini, nombor 6, cooling and lubrication. Okay, so kat sini. Okay. Okay, proses dia apa yang berlaku. Okay. So kalau tengok ni, maknanya kita pasang aircon sebenarnya, yang kita beli aircon tu, inilah proses yang berlaku. Dehumidification in cooling. Faham? So, maknanya dua proses berlaku kat situ. Dia keringkan udara dan sejuk. Sejukkan. So, kalau tengok kat sini, ni point A, ni point B. Okay. Saya tak beritahu dululah temperature dia berapa. Bila point A ni nak bergerak ke point B, boleh ke dia bergerak sini terus? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa saya kata tak boleh? Sebab proses yang berlaku adalah dehumidification and cooling. Apa maksud cooling? Cooling maksud sensible cooling. Sensible cooling maksud dia akan hanya bergerak ke kiri, betul? Betul tak? Yang hanya bergerak ke kiri. Okey. Contoh. Sekarang ni udara kat luar adalah 30 Celsius. Udara dekat dalam bilik sebelum awak buka aircon. Lepas tu awak letak set point dekat remote awak adalah 22. Which is kat sini. So bila awak buka 22 ataupun 19, perlu tak 30 ni pergi ke 22? Perlu tak? Untuk cooling. Perlu tak? Perlu. Okey, perlu. So saya nak pergi sini. Tak boleh suka-suka pergi turun macam ni, tak boleh. Sebab proses sensible semua orang faham. Proses sensible dia kena melalui apa ni? Ke kiri. So, ke kiri. So bila lalu sini, dia tak boleh terus lalu sini. Dia kena turun kat sini. Sebab apa kena turun kat sini? RH dah? RH dah ke 100. Yes, 100. Dan ini adalah penghujung kepada kita punya psychometric chart. Awak ingat orang dulu-dulu buat subsetnya suka-suka. Maksud dia, bila kita cooling, langgar yang ni, so this amount nak sampai ke 22 ni is a dew point. Faham tak? Sampai sini dew point. Maknanya nak sampai sini, dia kena keringkan air. Faham? Dia kena keringkan air. Maknanya air daripada sini, contoh, air ada 2 gram of air. Kat sini ada 1 gram of air. So dia kena buang 1 gram air. 2 gram. Okey, faham? Faham? Oh, dia buang 1 gram air cik. Faham, cik. Contoh, Faham. saya nak bagi awak faham. Sebenarnya bukan 1 gram lebih. Okey. Contoh maknanya aircon kita ni dia nak kurangkan air. Aircon kita kalau dia kat sini, contoh kita pergi kat sini, tak lalu sini. Boleh. Dia tak payah buang air. Tapi kita nak sejuk sampai sini, betul? Betul tak? So dia kena buang air. Faham tak? So bila kena buang air, dua proses berlaku. Satu energi untuk cooling, satu energi untuk buang air. So kat sini ni apa yang berlaku? Faham? Ni A, ni B. Faham? So point ni nak pergi sini, kena lalu sini, betul? So dia turun, betul? So kat sini kena buat intersection point. Sini adalah energi untuk latent. Sini adalah energi untuk sensible. Kena bagi dua pula. Yes, kena bagi dua. Faham So kat sini ada ditentukan. Okay. Apa kita tengok latihan nanti baru kita nampak. Okay, ini kita punya example problem. Itu siapa yang dah dapat buat? Itu saya bagi soalan apa? Relative humidity 70, dry bulb 24. Kita kali ni kita buat sama-sama. Okay, let's say kita pakai sling psychometric. Okay, psychometric yang pusing-pusing tu. Yang nanti saya tunjuklah alat dia macam mana. So, kat situ kita dapati yang 25 Celsius dry bulb, betul? 18 Celsius apa? Wet bulb. So kat sini awak dah boleh plot tak? Dekat psychometric chart. Boleh Boleh. Boleh, cik. Boleh. Sekejap. Boleh. Okay, 25 dengan 18 ingatkan saya Okay.
Okey. 25 dengan Okay, cukup. 25 18. 25 dp 18 2b. saya bulat dulu. 18 wet bulb Ya saya. Ini wet bulb. Sekejap saya 18. 15, 16, okey. Boleh saya kata sini 15, 16, 17, 18 kat sini boleh? Sebab saya nak Boleh. plot. Ha. Boleh. 25 dalam sini. So, kat sini betul? Betul. Dekat situ Okey. intersection tu je. Okey. Pandai. Jangan. Entah tadi. Sekejap sekejap. 15. Okey, sini saya kata point A Okey. Betul Betul Semua setuju dengan saya tak? Setuju Setuju. Faizi setuju. Okey, bagus. Senang faham. Aina okey Tidur lah tu. Tidur dah. Dia lah. Ha? Okey, tak apalah. Nanti tunjuk kat dia lah. Okey. Di sini A. Okey, kita boleh kata A. So, daripada A ni, boleh tak keluarkan parameter-parameter yang soalan dari Nina? Boleh tak? Nina Boleh. Dia nanti saya buka balik. Okey, dia nak ingat RH. RH. Okey. Viewpoint. Okey, humidity, enthalpy, specific volume. Okey, ingatkan saya 5 ni 5 dulu. Yalah 5 campur 2 ni 7 lah. Okey. So 5 ingatkan saya. Kita buka sini. Sini. Okey. So dia nak apa tadi? Sebut. Dia nak relate humidity encik. Tekanan. Arif. Dia nak Arif Arif. So Arif boleh tak saya ambil yang ni Arif? Ambil ke kanan encik. Pergi ke kanan. Arif kan? Arif betul. Apa kanan? Dia nak satu point tu je. Spesifik. Dia nak satu point tu je. 50 encik. Okey, maksud ni soalan ni, dia tak nak proses. Dia nak bacaan kat situ je. Faham tak? Faham. Oh, bacaan. Dia tak nak keliru. Dia bukan nak proses. Dia nak bacaan dekat point tu je. Faham? Oh. Okey? Okey. So, berapa dapat Arif ni? 50%. Okey. Tulis situ 50. So, Arif. Apalah, saya tulis kat luar lah. RH berapa? 50% betul? 50% betul. Dia nak specific volume. Selepas RH kita boleh terus ke? Ada yang ni kan? Viewpoint. Viewpoint dulu. Sabar. Betul. Okey. Viewpoint kat mana boleh tengok? Viewpoint dekat ke kiri. Dekat saturation line. Ini mesti constant dia sebab ada satu jenis cat kita boleh tengok dekat belah ini juga. Sekejap. Tapi saya tak ingat. Sekejap saya tengok soalan tadi balik. Okey. Okey, ada point sini betul? Sini kan? Betul encik. Dia kata 2014. Dah lama dah tak ajar yang lupa Okey. Dia point baca. Dia kata tadi 14 kan? Saya tengok saya dapat 14. 14. Okey, boleh. Awak straight kat sini je. Kan? Betul. Kita pakai ini. 14, betul? Faham? Okey, so 14. Point 14. Dia pakai sama dengan wet bulb encik. Dia pakai sikit sama. Okey. Ini untuk cat ni lah. Cat yang lain dia ada lain pula. Okey? Tapi exam saya bagi yang ni lah kot. Takkan saya nak bagi yang lain kan. Okey. So, lagi apa lagi dia minta? Specific humidity ratio. Volume. Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Humidity ratio. Humidity ratio, enthalpy barulah sekali specific volume. Okey? Betul. Humidity ratio. Oh, okey. Humidity ratio adalah tepi ni lah.
Muncul kanan. konten ni. Belok ke kanan, pergi ke kanan. Tengok. Kalau Spesifik. boleh ambil pembaris. Betul. Humidity. Kalau yang lagi senang ambil pembaris. 0.0. Betul. So, inilah kan. 0.010. Ah. Betul tak? Tengok lu doa. Tengok lagi tengok. Dia kata sini. Betul lah. Tadi kilogram betul. Betul. Tadi dia kata 10 gram. Okey, per kilogram. Okey. So dia itulah dia ada nilai masing-masing nilai apa? Ada kilogram betul. So awak kena darab nilai ni dengan 1000. Dapatlah. Okey. Tak apa. Encik, unit penting tak Encik? Unit penting. Nanti saya beritahu kalau salah unit potong satu markah. Okey? Faham. Okay. So yang ni kalau tengok ini apa lagi tadi dia nak tadi? Dia nak entalpi Encik. Entalpi. Okey. Yes, Entalpi. Entalpi awak kena tengok yang kat luar ni betul. Yang kat luar tu. Dia kena incline macam wet bulb. Dia kena incline. Ada satu jenis so kalau kat sini dia kena incline macam wet bulb, tetapi Scale lain. Scale lain. Okey. Bagi contoh tak saya tengok balik kat sini. Kalau tengok kat sini kat sini cuma kalau pembaris last time saya boleh pembaris 52. Bukan ni. tak apa. Sekejap. 51. Ini. Okey. Ini kalau kita boleh tengok juga ni, scale ni. Ni lah. Sini. Betul. 51. Nampak? 51. Okay. Apa 50 bagi 100. Kita akan tengok sini. Yang jawapan dia apa? 51 lah. 51. Saya tengok sini. 50 51. Okey. 51. Okey. So lagi satu tadi specific volume Ya saya. Specific volume. Specific volume dia tengok tak berapa condong sangat je. Betul. Sabar. Ni. Kan? Dia dia bagi dia bagi kalau kena 0.85 dengan 0.80. Okey. Okey, ni sini 0.90. So awak tengok dua ni. Okey, kalau kat dua ni, boleh tak awak buat satu macam main? Awak kena buat 0.85 dengan 0.90 lah. Okey. Awak kat sini betul. Kalau separuh, dia dapat 0. berapa? Cuba 0.90 tolak 0.85 dapat berapa? 0.90. Dapat 0.05. 0.05. Kalau separuh ni dia ada peningkatan sebanyak 0.05, betul? Yang ni dikira separuh lagi tak? Okey. Sebenarnya Suku. 0. Suku. Berapa? 0.85 campur 0.10 jadi. Kan? Cuba. Dapat berapa nilai? Okey. Jap. 0.85 0.05 Cuba. Bahagi berapa Kan, je? Kena bahagi. Kan? Okey, ini 0.90 tolak 0.85 dapat berapa tadi? 0.5. Okey, betul. 0.05. 0.05. Okey, sekejap. Okey, 0.05. 0.05 adalah semua ni, betul? Ya. Okey, awak kena bagi 2 untuk dapat separuh sini. Betul? Okey, 0.05 bagi 2 dapat apa? 0.05 bagi 2 0.025. 0.025. Okey. Kat sini adalah 0.025 tambah kejap. Dekat sini adalah 0.85 campur 0.025. Betul tak? Betul. Sebab dia setengah daripada setengah. Yes. So
Ini berapa? 0.0875. Awak cakap kat sini 0.875 kan? Betul tak? Okay. 0.858. 58. Di sini dia kata 0.858. Orang cakap 0.875. 75. Okay, 0.875. Okay, tak apa. Jadi kita tengok balik. Kalau 0.858 tadi, betul lah. 875. Saya buat. Okay. Sekarang ni macam ni. Ini boleh kata, dia macam tu lah lebih kurang. Okay. Macam ni boleh kata separuh. Kan? So, sini awak cakap 0.8. Okay. Cuba awak tambah sini. Ini 0.005, dulu 0.025. Kalau 0.85 campur 0.025 dapat apa? Kita tambah. 0.85 Encik. 0.85. 0.025. 0.025. 0.875. 0.875. Okay. 0.875 kat sini. Faham? Bukan sini. Betul tak? Betul tak? Yang tu tak berapa faham Cik. Kejap. Okey. Sekarang ni betul lah jap. Sekarang ni kat sini. Sekarang ni kat sini bila awak dah bagi dua, ni okey. Memang macam ni lah. Awak dah bagi 2, 0.025. Awak dah, bila awak bagi 2, awak dapat 0.025, betul? Betul. Paruh daripada dia awak dapat berapa? 0.875. Betul 0.875 kat sini. Betul? Tapi awak nak kat sini kan? Tak nak kat sini. So macam mana pula? Nak kat situ. Itu berapa nilai dia? Ini nilai dia 0.85 tolakkan dengan 0.875. Apa? 0. berapa Encik? 0.85. 0.85 tolak 0.07. 0.07. Betul. Okay, 0.07 ni jarak dia. So awak kena bahagi 2. Dapat apa? Sebab awak nak separuh lagi. 0.035. Okay. 0.85 campur 0.035. Okay, berapa? 0.85 campur 0.035. 0.885. Tadi lah dapat dia. 858. 0.8. Tadi je 0.858 je. Tak silap saya. Dia macam mana saya kata tadi, dia orang kata lebih situ lah, lebih kurang. Sebab saya nak katakan benda ni dia tak orang kata exactly sangat. Sebagai contoh, yes, contoh lah ni lah. Okay, kalau contoh, okay, dia bagi line ni, awak nak kat sini. Sini 0.85. Sini 0. Betul. So, jarak ni, okay, jarak line ni, dengan line ni, okay, daripada balik ni. Encik, kalau 0.05 tu dibahagikan dengan boleh, awak boleh buat kat sini. Awak boleh buat 0.90. Okay, sekejap. Awak boleh buat 0.90 bagi dengan 7.
Nanti bila awak print kertas ni awak ada pembaris, betul. Awak akan jadi lagi straight line. Buat dia straight line. Okay. So boleh tak bahagi betul-betul sebab dia punya jilat. Okay. Ni kalau macam ni jadi separuh. Okay, faham Okay. So kita tadi kat mana? 25 dengan apa tadi? Aku dah terpadam ni. 25 Celsius dengan apa dah buat ni? Kan. 18 je. 18. 18. Sini. Sini. Itu kan tadi kan? Cik sana. Mana tu? Tadi. Rebat atas. Sini kan? Kat sana. 25 Punya ni. dengan 18 kan? 18. Betul kan? Okey. So kalau itu tadi. Betul. Okey. So kat sini sebut. Okey. Kat sini awak dah boleh cari dah. Kalau separuh, so kat sini 0.85. Betul. Kat sini 0.90. So kalau separuh, julat dia akan jadi berapa? So awak dah boleh tengok. Kalau kita cari dulu kat sini berapa. Okay. So bila awak cakap tadi 0.90 tolak 0. Ni awak kena bagi 2. So tambahkan lah. Ni berapa tadi? Berapa tadi? Separuh ni. 0.8. 0.8 tambah 0.05 je. Tak kira balik. Aduh, phone saya ni. Okay. Okay. Sekarang ni 0.85 dan 0.0 tolak 0.85. Okay, kita akan dapat 0.05. Okay, 0.05. Okay, 0.05 kalau full, kita nak separuh. So, bahagi 2, sebenarnya kita awak cakap tadi lah. 0.025. 875. 0.85. 0.025 sini. Okay. Betul. Okay. 0.85 kalau separuh. Okay. So, kat sini, kita boleh katakan hampir separuh lah. Hampir separuh. Tak separuh. Kalau kata hampir separuh, 0.85 tolak 0.85 sama dengan, okay, saya boleh kata kat sini, kita 0.025. Okay. So, kena bahagi 2, betul? Betul tak? Bahagi 2 kan? Ya, betul. Kalau nak separuh lagi. Tolak 0.875. 875. Okay, betul. Okay, bahagi 2. Okay, dia akan dapat 0.0125. Okay, tambah 0.85 ni tambah dengan 0.0125. So saya dapat ni yang kita separuh ni, separuh ni saya dapat 0.8625. Nampak? Kalau kat sini 0.8625, so kat sini mesti rendah lagi, betul? So macam mana awak kata sampai 0.88? So awak salah kira tadi. Nampak? Nampak tak? Nampak? Okay. So maksud dia kena pandai-pandai lah kira macam tu. So jawapan dia tadi berapa? Jawapan dia tadi kira 0.858 kan? Betul lah. Jawapan dia ni kalau ditarik kat sini, awak akan dapat 0.858. Betul lah. 86.58. So awak kena pandai-pandai lah pula buat dengan ni pula. Dapat ni. Okey. Faham tak ni? Bagi tu. Faham begini. Macam tu. Tak faham lagi. Tadi kau tak faham.
Ini memang lemah genetik ni korang ni. Kalimat 0.1125. Boleh. Kena. Boleh tak tahu nak Boleh, mana lagi. Awak kena matematik ni. Boleh, Ni Cik. lah ni. Kamu lah takkan tak boleh. Ni simple lah. Alah, simple je. Okey. Simple okey. Faham. Kita dah faham. So dah apa lagi? Ni semua dah dapat 5 kan? Nanti study balik, cuba ikut step by step ni. Macam ni dia dapat. Okey? Nanti keluar exam ni. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh Encik? Cuba. Boleh. 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 Cuba dulu. Nanti saya stop Okay, kat sini dulu. Nanti hari saya stop kat sini dulu. Nanti hari Selasa ni kita sambung sampai habis. Okay. Okey? Okay, Cik. Soalan yang mana tu Encik? Sekejap. Tak, Cik try je buat yang tadi tu. Macam yang dapat. Okay. Try ikut step. Okay. Kalau tak faham tanya aku je, Pak. Buat Okay, boleh. apa-apa. Sekarang ni macam ni, saya nak awak buat sini. Saya awak semua kat rumah tak boleh nak print kan? Tak ada printer kan? Susah printer. Tapi kalau ada print lagi senang Cik. Orang kalau ada print lagi senang. Kalau tak ada print, buatlah pakai macam saya buat ni. Okay. Follow step by step. Okay? Bagi kat saya besok. Kena